Fardu ain ada 3. Dalam satu hadis Nabi SAW beritahu, talabul ilm faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu fardu, wajib ke atas setiap orang Islam. Cuma yang timbul persoalannya, ilmu apa yang wajib? Adakah semua ilmu? Kalau semua ilmu jenuh kita. Ada hak mati tak kerti cakap bahasa Inggeris, takkan nak kena tibai dengan malaikat juga. Ada hak mati tak kerti tak kerti pomen kereta. Ada yang mati tak kerti bedah manusia. Itu ilmu lah kan tu. Kan? Jadi ilmu apa yang kata fardu? Sebab maksud fardu, definisi fardu ataupun wajib, bila buat dapat pahala, bila tak buat dapat dosa, dapat azab daripada Allah. Kalau buat dapat pahala, kalau tak buat je, tinggal je, dapat azab daripada Allah. Jadi apa ilmu ni yang kata fardu ni? Maka setelah kita buka kitab-kitab para ulama, ulama menyimpulkan hanya 3 sahaja ilmu yang fardu. Inilah yang dinamakan sebagai ilmu fardu ain. 3 ilmu fardu tu iaitu Islam, iman dan ihsan. Islam itu ialah rukun Islam yang merujuk kepada ilmu fiqh. Ilmu fiqh kita, ilmu ibadah kita, yang berkait dengan sah batal ibadah kita. Apa ada dalam rukun Islam? Ada solat, ada syahadah, solat, zakat, puasa, haji. Semua tu hukum hakam tu, itu wajib dipelajari. Itu ilmu fardu ain namanya. Kalau tak tahu bab solat, tak lepas lagi dia punya fardu ain dia. Tak tahu nak puasa macam mana, tak lulus lagi dia punya fardu ain dia ni. Tak tahu macam mana bayar zakat, bila nak bayar zakat, berapa persen, tak lepas lagi fardu ain dia tu. Dan begitu juga syahadah. Orang tahu sah batal wudu, sah batal solat, tapi sah batal syahadah ramai yang tak belajar. Sah batal syahadah, ada sah batal ke? Ada sah batal. Ada yang batalnya syahadah disebabkan perbuatan ataupun lidahnya, ucapan-ucapan dia menyebabkan dia batal syahadah dia tu. Makna kata murtad lah, dia kena ucap syahadah semula. Ataupun dia punya i'tiqad dia, dia ada hati, dia ada perbuatan dan dia ada ucapan. 3-3 tu boleh menyebabkan batal syahadah. Dalam sebuah kitab Imam Ibn Hajar Asqalani, kitab Fathul Bari, ada menjelaskan berkenaan dengan seseorang yang merasa jijik dengan sunnah, maka batal syahadah dia. Itu pun batal syahadah. Jijik dengan sunnah ni macam mana? Contohnya lah, Nabi kan ada hadis, bila kita makan, makanan kita terjatuh, Nabi suruh kutip balik dan makan. Kalau ada orang geli jijik, apa ni ajaran Islam, pengotor apa semua, jatuh murtad dia kalau dia menjijikkan sunnah Rasulullah. Sama kok Nabi suruh simpan janggut. Bila kita cakap simpan janggut, dia apa nak simpan janggut, nampak serabut, kotor apa, hina, nampak jijik, nampak kotor, nampak hina apa semua ni, dan jatuh murtad dia kerana dia menghina sunnah Rasulullah. Dia menghina sunnah Rasulullah. Begitu jugalah kalau dia menghina benda-benda lain yang berkait dengan Nabi SAW, maka itu akan menyebabkan dia jatuh murtad. Itu dari sudut perkataan. Jadi perkara yang membatalkan syahadah ramai orang tak ambil tahu. Itu fardu ain tu. Itu yang pertama, Islam. Ilmu yang kedua yang wajib ialah iman. Kan Islam, iman, ihsan. Iman apa? Rukun iman lah. Rukun iman ni berkait dengan kita punya kepercayaan. Kalau yang hak Islam tadi berkait dengan ibadah, luaran, lebih kepada luaran. Macam mana nak bayar zakat, macam mana nak semayang, rukun semayang, wuduk, perkara batal wuduk dan sebagainya. Bila masuk bab iman, iman ni duduk percaya kat dalam saja. Ada 6 perkara dia kena percaya. Dia kena percaya pada Allah, Rasul, kitab, malaikat, qada, dan hari kiamat. Jadi 6 ni dia kena tahu apa yang dia kena percaya, apa yang dia tak boleh percaya, apa yang salah kalau dia percaya begitu. Contohnya, dia kena belajar sifat-sifat Allah. Sifat Allah kan, yang kita belajar dalam kitab sifat 20 tu kan, Allah Ta'ala ni tak sama dengan makhluk, Allah Ta'ala ni berdikari, Allah Ta'ala ni wahdaniyah, khusus, segala perkara hanya untuk dia, apa sifat-sifat dia hanya untuk dia, tak boleh berkongsi dengan yang lain. Jadi kalau ada yang beranggapan, yang beriktikad dalam hati dia benda yang salah tentang Allah, contohnya dia beriktikad dalam hati dia, dia meyakini dalam hati dia yang Allah ni bertempat, contohnya ada tempat khusus untuk Allah, maka dia punya rukun iman dia tu batal. Bahaya tu. Itu musyabbihah, itu mujassimah. Ada yang beriktikad dalam hati dia Allah Ta'ala ni ada jisim,
ada jirim, ada berat, ada saiz, ada had, ada tangan, kaki, biji mata, ada urat darah, bulu dan sebagainya, maka itu membatalkan syahadah dia. Kerana itu semua adalah sifat-sifat makhluk. Allah Ta'ala cipta segala bentuk, maka tak bolehlah dia ada bentuk. Bila dia ada bentuk, tentulah ada yang membentuk dia. Nah, begitu juga kalau ada tempat, sebelum Allah Ta'ala cipta tempat, Allah Ta'ala kat mana pula? Banyaklah perbahasan dia tu. Jadi ada benda yang kita boleh percaya, tak boleh percaya, ada benda yang haram kita percaya. Tu semua dia masuk dalam bab akidah. Kalau kupas kita akidah, dia akan cerita semua benda tu. Kalau tak lengkap lah tu, mana kata belum lagi beriman kepada Allah. Kalau dah lengkap tapi salah, dia jadi salah iman dia pada Allah. Macam golongan Mu'tazilah, macam golongan Mujassimah, macam golongan Musyabbihah, golongan Qadariyah, golongan Jabariyah. Ada berlambak-lambak ajaran-ajaran sesat dalam akidah, dalam sejarah Islam, yang mana mereka bukan tak belajar akidah, belajar, tapi akidah yang mereka belajar tu akidah yang salah. Maka tak lengkap juga dia punya rukun iman dia tu. Sebab itulah kita kena pegang teguh kepada akidah ahli sunnah wal jamaah, Asy'ariyah Maturidiyah. Daripada zaman dulu sampai sekarang 1400 tahun umat Islam majoriti berpegang kepadanya. Kita ikut jumhur, insya-Allah selamat. Jumhur ni majoriti lah. Kita ikut majoriti selamat. Pasal Nabi SAW bagi tahu dah, kamu akan melihat begitu banyak khilaf dalam umat ni. Banyak sangat khilaf. Orang ni pendapat gini, orang tu pendapat gini. Nah, ustaz PhD cakap gini, ustaz pondok kata gini, ustaz YouTube cakap macam lain pula, ustaz Facebook kata macam lain, ustaz pejabat agama cakap macam lain, mufti cakap macam lain. Pening kepala kita orang awam, mana satu yang betul? Maka Nabi bagi tahu, fa iza ra'aitum ikhtilafan, kamu akan sampai di satu zaman di mana kamu akan lihat banyak sekali perbezaan pendapat. Orang ni cakap ni, orang ni cakap ni, kamu nak ikut mana satu? Maka Nabi cakap, fa'alaikum bisawadil azam, hendaklah kamu mengikut sawadul azam, kena ikut kumpulan ulama yang majoriti, yang jumhur, yang dipegang oleh Imam Nawawi, yang dipegang oleh Imam Ibnu Hajar, Imam Suyuti, imam-imam besar kita. Apa dia orang pegang? Itulah yang kita pegang. Tak kira lah yang datang sekarang ni ada 10 PhD, 20 PhD, tapi kalau dia pegang benda yang berbeza dengan jumhur ulama sebelum-sebelum ni, dia yang salah, bukan imam-imam ni yang salah. Kalau imam-imam ni salah, Imam Syafi'i, contoh Imam Syafi'i kita kata dia salah, dia punya pengikut dia juta-juta. Majoriti ulama mengikuti Imam Syafi'i. Imam Syafi'i kalau dia sesat, kosong syurga tu. Penuh dengan siapa aja, kan? Syurga pun kosong tadi je. Jadi kita tak boleh nak mengatakan kesesatan kepada sesuatu yang diijma'kan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam sebuah hadis menyatakan, innallaha la yajtami'u ummati ala dhalalah. Dalam satu hadis tu Nabi SAW bagi tahu, Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan sekali-kali memajoritikan umat ini dalam satu fahaman yang sesat. Tidak akan memajoritikan sampai kiamat. Makna kata, kalau ada ajaran sesat yang datang, dia akan sentiasa jadi minoriti. Dia tak akan boleh mengatasi majoriti ulama-ulama, jumhur ulama daripada zaman salafus salih sampai ke zaman khalaf, sampai ke akhir zaman. Jadi datanglah Syiah contohnya 2% je sampai sekarang, 2% daripada dulu sampai sekarang 1000 tahun lebih dah 2% tu. Mana pernah dia mengatasi jumlah Sunni? Nah, datang Mu'tazilah, walaupun mereka pernah menjadi fahaman rasmi di kalangan khalifah, sampaikan Imam Ahmad bin Hanbal pun kena tangkap, kena rotan, dipaksa suruh jadi Mu'tazilah juga. Tapi Allah Ta'ala hapuskan begitu je Mu'tazilah ni selepas didatangkan khalifah yang ahli sunnah. Kuat macam mana pun, mana-mana ajaran sesat, mereka tak pernah menjadi majoriti. Daripada dulu sampai sekarang, ahli sunnah wal jamaah kekal sebagai majoriti. Sebab itu dalam hadis-hadis Nabi bagi tahu, akan ada golongan yang sentiasa berada di atas kebenaran. Mereka ni akan sentiasa Allah Ta'ala pilih untuk berada di atas kebenaran. Digabungkan dengan hadis fa'alaikum bisawadil azam, kalau kamu duduk dalam satu zaman di mana penuh dengan kekeliruan, kamu hendaklah mengikut paling ramai, paling majoriti. Sawad maksud dia hitam, al-azam paling besar. Hitam paling besar ni merujuk kepada peribahasa orang Arab. Orang Arab ni bila dia duduk atas bukit, dia tengok kelompok manusia ramai, contohnya pergi umrah ke apa, dia akan nampak hitam yang besar sebab semua rambut warna hitam. Jadi itu peribahasa orang Arab. Sawadul azam ni ialah kumpulan manusia yang paling besar.
Kerana mereka ni lah yang akan masuk syurga beramai-ramai. Dalam hadis bagi kita, umat aku paling ramai sekali masuk syurga 70,000, 70,000, 70,000. Kalau semua sesat lah ke, ada hak kata Imam Syafi'i sesat, Imam Hanafi sesat, Imam Malik, empat mazhab sesat, habis majoriti umat Islam sesat lah ke? Nah, majoriti Malaysia mazhab Syafi'i, majoriti di mana-mana negara Islam pun dia mesti mengikut salah satu daripada empat mazhab. Kalau dikatakan empat mazhab ni sesat, tak betul, akidah tak betul dan sebagainya, kosonglah. Syurga tu penuh dengan siapa aja, penuh dengan puak-puak aja dan sesat kan? Sebab tu kita bukan melihat kepada orang tu dia punya pandai cakap, dia apa orang kata kelulusan dia banyak, hebat, belajar luar negara apa semua. Bukan tu yang kita tengok kebenaran hak dia bawa tu bersamaan dengan ulama-ulama kita ataupun tidak. Kalau tak sama, dia datanglah dengan apa ijazah universiti pun, rupa-rupanya Syiah. Macam mana kita nak ikut dia? Macam mana kita nak ikut dia? Dia belajar luar negara kot. Awak belajar kat mana? Betul, tapi dia Syiah. Masalahnya kau nak ikut dia buat apa? Kan? Jadi bukan masalah pada peribadi, masalah pada kebenaran hak dia bawa. Okey, jadi itu akidah, iman. Kan dah dua dah. Mula-mula Islam, rukun Islam, lepas tu rukun iman. 6 perkara tu. Kemudian yang ketiga, ihsan. Ihsan ni ialah penyucian hati. Penyucian hati. Sehingga kan bila kita beribadah ni seolah-olah nampak Allah je semuanya. Nak nampak Allah aja dalam segala perkara ni, dia memerlukan kesucian hati yang tinggi. Dalam hati langsung tak ada dunia. Dalam hati langsung dah tak nampak perbuatan-perbuatan makhluk. Yang dia nampak hanya af'al Allah, perbuatan-perbuatan Allah. Maka orang-orang beginilah orang-orang yang mencapai maqam ihsan. Maqam ihsan ini, nama lain bagi dia ialah ilmu tasawuf. Dia punya praktikal dia orang panggil ilmu tarekat. Ilmu tarekat ni lebih pada praktikal, zikir, belajar kitab tasawuf, belajar bersabar apa semua untuk mencapai tasawuf. Tasawuf tu silibus dia. Tasawuf tu dia punya silibus dia, pengamalan dia, tarekat, zikir, ibadah, bangun tahajud dan sebagainya. Belajar untuk bersabar, belajar untuk sangka baik dengan orang. Yang itu tasawuf nama dia. Jadi ada 3 lah ilmu fardu ainnya. Yang pertama fiqh ibadah. Yang kedua akidah tauhid. Akidah kita rukun iman yang 6. Dan yang ketiga tasawuf. Tasawuf ihsan ataupun akhlak. Ada juga yang nama dia akhlak, yang dia bagi nama ilmu tasawuf ni ilmu akhlak. Sebab ilmu tasawuf akan membuahkan akhlak. Sangka baik pada orang, dia akan menjadikan akhlak, lemah lembut dengan orang, sopan santun, menghormati ulama, adab pada orang tua, menyayangi anak-anak, kanak-kanak. Itu semua akhlak diajarkan dalam tasawuf. Akhlak tak diajar dalam rukun Islam, rukun iman ni tak diajar. Akhlak Islam ni hanya diajar dalam bab tasawuf. Bila kita belajar rukun semayang, mana ada hendaklah kamu berakhlak ketika solat? Tak ada dia ajar gitu. Dia akan beritahu Fatihah, rukun qauli, rukun fi'li, rukun qalbi. Tak ada langsung sebut tentang penerimaan Allah ke, adab dengan Allah ke, tak ada. Dalam bab fiqh dia hanya cerita teknikal, sah batal, macam matematik 1 tambah 1 2. Dia tak ada fancy-fancy bunga-bunga. Benda-benda sastra bunga-bunga semua duduk dalam tasawuf. Kita kena sayang pada Allah, rindu pada Rasulullah, banyakkan berselawat, menangis, rindukan Nabi. Dan itu tak ada dalam kitab fiqh, kitab akidah tak ada. Baik.